Sebab tu Nabi Allah Ibrahim Allah kisahkan untuk manusia yang begitu hebat iman tetapi nak belajar daripada Ashabul Kahfi. Tetapi tuan-tuan, apa yang saya nak bawa, Allah kata wa iza tazaltumuhum, dan apabila mereka beruzlah. Sebab iktikaf ni adalah satu-satunya ibadah yang menyamai uzlah, yang mana seorang bila mereka masuk dalam gua, mereka tersembunyi dalam gua, dan kita masuk dalam rumah Allah, kita tersembunyi sebentar daripada dunia, dan saat inilah setiap daripada kita mula meratib, merasai keagungan dan kebesaran Allah. Tetapi selagi mana kita tidak putuskan dengan hubungan dengan dunia, Allah dan kebesarannya tak akan pernah masuk dalam diri kita. Dalam hadis kursi Allah menyebut kepada Nabi Allah Daud, ya Daud afrigh qalbak sa'askun fih, wahai Daud, kosongkan hatimu, aku nak masuk ke dalamnya. Tuan-tuan, masuk maksudnya kebesaran Allah akan masuk dalam hati orang yang mengosongkan hatinya daripada dunia. Kenapa kita tak pernah rasa lazat? Saya tuan-tuan, ialah Ramadan kita akan datang, kita akan jumpa kan. Ramadan antara waktu kita banyak baca Quran. Saya tuan-tuan, bila saya tengok balik-baliklah tengok, saya rasa sahabat Nabi inilah yang saya rasa saya boleh challenge semayang malam dia lah tuan-tuan. Saya rasa saya boleh challenge semayang malam Sayyidina Osman. Saya rasa lah. Dan saya nak ajak adik-beradik saya di Al-Ghufran, jom kita challenge Sayyidina Osman semayang malam dia. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia semayang malam 1 rakaat. Takkan tak boleh. Benda baik boleh challenge tuan-tuan, dosa tak boleh challenge. Kita tengok dalam Adhkar Nawawi, Imam Nawawi, adalah Sayyidina Osman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab Al-Quraisy Umawi. Dia mengkhatam 30 juzuk dalam 1 rakaat semayang malam dia. Yang tu boleh lawan ke tuan-tuan? Hak satu tadi gagah juga tuan-tuan. Kita tadi cuba imam isyak nanti buat panjang sikit tuan-tuan. Tak menggeliat kita kat belakang sambil berdoa pada Allah, ya Allah berilah hidayah pada imam, ya Allah. Agak-agaklah nak panjang, kan? Kenapa Sayyidina Osman? Kerana Sayyidina Osman merasai kelazatan dalam ibadah. Yang ni yang kita nak di bulan Ramadan, sebab Allah sedang offer di bulan Ramadan kelazatan dalam ibadah. Jadi semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sebab bulan Ramadan akan banyak kita beriktikaf, marilah saya menyeru diri saya, marilah saat kita langkah hanya tempat yang hanya Allah. Sebab Nabi pernah ditanya oleh sahabat dalam hadis Musnad Al-Haris ibn Abi Usamah, Nabi SAW ditanyakan tempat apa yang terbaik di atas muka bumi, maka Nabi menjawab, inna khairal biqa'i fil ardil masajid. Tempat yang terbaik di atas muka bumi adalah masjid-masjid. Semua yang dikasih sekalian, Allah datangkan Ramadan untuk kita rasai keagungan dan kebesaran Allah dalam diri. Asbabnya amal yang kita buat. Saya sebut skrip dia tuan-tuan. Ramadan adalah bulan yang Allah nak kita datangkan rasa keagungan, kehebatan, kebesaran Allah dalam hati, dengan cara melakukan amal-amal yang kita patut buat di bulan Ramadan. Maka sebab itu tuan-tuan, para ulama berpesan, ya. Sebab tu kalau kita tengok, ya, kalau kita sekarang biasanya kita dah mula doa, ya Allah balighna Ramadan sejak kita dengar daripada bulan Rajab, kan tuan-tuan? Imam dah baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tetapi kalau kita tengok dalam catatan Ibn Rajab Al-Hambali, menyatakan bahawa golongan salafus soleh tuan-tuan berdoa untuk dipertemukan dengan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan telah tadah tangan dan minta pada Allah, ya Allah balighna Ramadan, ya Allah balighna Ramadan. Kita baru ni tuan-tuan. Dan kemudian orang soleh zaman dulu, setelah berlalu Ramadan dan 5 bulan kemudian, mereka berdoa sepanjang malam dan setiap hari, ya Allah terimalah amal kami di bulan Ramadan. Seolah-olah tuan-tuan, golongan salafus soleh ini, kalau kita belah dia kranium, tempurung kepala, kita buka dan kita nampak dalam kepala mereka hanya Ramadan. Sebab Nabi sebut dan mereka dapat menghayati, seandainya kalian tahu apa yang Allah simpan dalam bulan Ramadan, nescaya kalian akan berharap sepanjang tahun adalah Ramadan.
Salafus soleh 6 bulan minta sebab mereka nak Ramadan ada bersama dengan mereka, dan habis Ramadan 5 bulan minta, ya Allah terimalah kami amal kami di bulan Ramadan. Tetapi bila kita tengok dan muhasabah, kenapa kita tak rasa macam tu? Kenapa dalam hati kita, ya Allah balighna Ramadan, balighna Ramadan? Tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan adalah kerana dosa kita. Sebab itu tuan-tuan, saya nak mengajak kita semua buat satu amalan sebelum datang masuk bulan Ramadan, terutama di bulan Syaban. Di samping amal-amal yang lain kita buatlah. Kita tahu amal Nabi minta jangan kita lalai dan lupa di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan amal-amal itu kita buatlah, perbanyakkanlah, latihlah sebanyak-banyaknya. Tapi saya nak fokus satu yang saya nak ajak diri saya dan kita semua tuan-tuan. Sebelum masuk Ramadan, saya nak buat analogi dulu tuan-tuan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan kita memecut. Tuan-tuan kenal Usain Bolt? Usain Bolt. Ya? Huh? Oh, macam pernah dengar tapi tak. Ha? Ha? Alhamdulillah. Muslimah kenalkah? Alhamdulillah, muslimah kenal, senang cerita. Sebab kalau tak tahu nanti ingat Usain mana, Usain Pendang ke? Tak tuan-tuan, ini orang Jamaika. Dia terkenal kenapa tuan-tuan? Boleh berlari 100 meter di bawah 9 saat. Pecah rekod dunia. Kita kata apa? Hebatnya dia. Hebatnya dia. Kenapa dia hebat? Sebab dia boleh lari laju. Tapi tuan-tuan, sekejap, kita minta Usain Bolt mai Kedah ni, stadium, kita pun kata ke garisan, sedia, lari, ya, on your mark. Lepas tu kita pun suruh dia lari. Tetapi sebelum dia lari tuan-tuan, kita tambat kat kaki dia bola-bola besi. Kita suruh dia lari, tetapi kat kaki dia kita tambat bola besi. Tuan-tuan, bola besi tu tuan-tuan, agaknya dia boleh pecah dak rekod dunia. Tuan-tuan, ini analogi saya. Tuan-tuan, agak-agak dia boleh pecah dak rekod dunia. Kenapa dia boleh pecah rekod dunia? Sebab dia putuskan rantai itu, barulah dia boleh pecah rekod dunia. Kita masuk bulan Ramadan, kenapa kita tak boleh laju berlari? Sebab kita tak sedar rupanya pada kaki-kaki kita terdapat berbola-berbola dosa. Dan kita tak serius pun untuk kita selesaikan sebelum Ramadan. Dan sebab itulah semua yang dikasih sekalian, kalau kita faham, aku nak memecut dia bulan Ramadan. Sebab Ramadan ditunggu oleh para sahabat, salafus soleh, tabi'in dan salafus soleh. Maka ya Allah, aku nak ya Allah. Dan tak ada cara tuan-tuan, melainkan bulan sebelum masuk Ramadan telah kena memohon kemaafan, mohon taubat pada Allah, mohon kemaafan sesama manusia. Saya nak khususkan malam ni tuan-tuan, tolong sebelum Ramadan minta maaf pada mak dan ayah. Dan saya cakap dalam bentuk doa tuan-tuan, wahai Allah, tolong fahamkan kami sebelum kami nak masuk Ramadan, taufikkan kami, kekuatan lidah kami untuk mohon maaf pada mak dan ayah. Ustaz? Siapa? Ustaz? Ustaz apa nama? Ustaz Hambali. Ustaz, ana tak katalah, tuan-tuan tengok Ustaz Hambali, Masya Allah. Katalah Ustaz Hambali, ana cakap dengan Ustaz Hambali, ana rasa tak senang dengan Ustaz Hambali. Ana cakap, ana boleh buat. Tetapi bukan dengan mak dan ayah. Bukan dengan mak dan ayah. Sebab Allah letak mereka pada kedudukan yang hatta kamu sebut, Allah telah murka dan dosa yang besar lekat pada kita. Dan kononnya kita nak pecut di bulan Ramadan, kononnya kita nak cemerlang di bulan Ramadan, kononnya. Sedangkan masa mungkin kita pergi, kita tak tahu berapa kali. Kalau tangan ni tuan-tuan ada razor blade, tangan ni ada razor blade tuan-tuan, hati mak ayah kita, kita toreh macam tu selamba je tuan-tuan. Darah mengalir, tapi konon di satu sisi, aku nak jadi orang yang hebat di sisi Allah. Aku nak dapat malam Al-Qadar. Aku nak lakukan itu dan ini. Tetapi kenapa tak jadi, tak dapat lazat dan manis? Sebab
Kita tak settle dengan mak dan ayah. Sebab tu ini pesan guru-guru kita tuan-tuan lama sejak dulu. Maka mereka berpesan, kita ni tuan-tuan set up dah. Kena pakai baju Melayu dulu, pakai sedondon, barulah hari raya pada Syawal minta maaf. Itu cerita lain tuan-tuan, itu konsepnya lain. Tetapi konsep ibadah, kena terlebih dahulu kita mohon ampun pada mak dan ayah. Saya spesifik tuan-tuan, bila saya sebut pada tuan-tuan, maksudnya saya sebut pada diri saya sendiri. Sebab tidak ada seorang yang di sini, sebab mungkin kita, sebab setelah kita jadi ayah, kita lupa bahawa kita ada hak dengan ayah. Setelah kita jadi mak dan melahirkan ramai anak, kita lupa bahawa seorang emak yang ada dalam masjid ini, dia ada hak terhadap emak dia. Dan tuan-tuan, walaupun ayah kita telah meninggal 50 tahun yang sudah, selagi anak ni masih hidup, Allah sedang tengok apa dia buat pada ayah dia. Kita rasa, oh, pokok pandan, pokok puding dah subur dah atas kubur. Kubur dah mampat dan padat. Kita tak ada hubungan lagi. Tuan-tuan, setiap hari Allah sedang tengok apa kita buat terhadap mak dan ayah. Sebab tu syaitan lupakan benda ni. Saya tuan-tuan bila panggil, kadang-kadang kita buat usrah pada mereka-mereka yang berhijrah, saya minta senarai, apa nak buat? Kami nak pakai ni, kami nak bertudung, kami nak solat malam, kami nak. Kebanyakannya tak ada pun menulis, saya setiap hari nak buat baik pada mak dan ayah. Sebab syaitan dah tipukan kita. Syaitan nak kita buat benda yang baik, tetapi tinggal benda yang terbaik, supaya kita lara dan supaya kekal murka Allah pada kita dan dosa yang paling banyak. Sebab tu tuan-tuan, tolong, saya sebut dalam, ya Allah, berilah kami taufik ya Allah. Sebab taufik Allah aja. Kalau tidak, kita takkan mampu. Saya boleh bercakap, tapi saya tak mampu buat. Kita boleh mendengar, tapi tak ada rasa ingin untuk buat. Bila tak ingin untuk buat, datang Ramadan, cakaplah Ramadan terakhir, kita tak akan boleh buat. Sebab berbola besi kita tak settlekan. Sebab tu kita kena bersungguh terlebih dahulu. Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Taubah, bagaimana sifat orang beriman. Allah mulakan dengan at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amirun bil ma'ruf, wan-nahun anil munkar, wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Allah mulakan dengan taubat, barulah ibadat. Sebab tu tuan-tuan, saya nak seru tuan-tuan, dan marilah kita sebarkan benda ni supaya masya-Allah buat sesuatu bagi mereka yang ada mak dan ayah. Buat satu momen kita sebut mohon kemaafan daripada mereka. Kebanyakan kita tuan-tuan, ni ceramah sekolah-sekolah. Ya Allah, selagi mana kita hidup, selagi mana itu saya dan ayah saya ada hak terhadap dia, dan saya kena buat baik pada mereka walaupun ayah saya telah meninggal dunia, walaupun mak saya dah meninggal dunia tahun sudah, tapi saya masih akan dilihat Allah setiap hari apa baik kamu buat pada mak kamu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang kalau tak boleh nak terima kasih pada manusia yang ketika saya lahir, tuan-tuan lahir, pecah darah merah, tumpah. Kalau orang macam tu kita tak boleh nak ucap terima kasih, macam mana Allah kata kamu nak terima kasih pada Allah yang kamu tak nampak? Bagaimana kita nak ucap terima kasih pada ayah kita yang ketika dibesarkan mungkin tahun 70-an, 80-an, 90-an dulu, besarkan kita dengan peluh, dengan susah, dengan payah. Hari ini kita berada di sini dalam keadaan kita langsung tak ingat. Bagaimana Allah nak kata kita pandai bersyukur pada Allah kalau kita tak boleh nak berterima kasih kepada manusia? Sebab tu tuan-tuan, sebelum datang Ramadan, marilah kita bersihkan dengan mak dan ayah kita terlebih dahulu. Sebab tu bagi mak dan ayah yang telah meninggal dunia, ulama mengajarkan kepada kita amalan-amalan, menghadiahkan amalan, mendoakan berkekalan, dan berbuat baik pada siapa yang menjadi rakan taulan ayah-ayah kita. Berikan kegembiraan pada mereka. Sebab Allah sedang melihat kita setiap hari, adakah kita buat benda yang terpenting dalam hidup. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kalau kita buat perkara tersebut, barulah kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan seusaha kita, dalam keadaan ringankan diri kita. Dan bila kita ringankan diri kita, insya-Allah kita akan melakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Semua yang dikasihi sekalian, malam ni tajuk kita sebenarnya adalah untuk, dalam psikologi dikata kita nak trick. Sebab syaitan ni pada orang baik
Orang baik tuan-tuan, syaitan akan bisik satu benda. Agaknya tuan-tuan, untuk orang baik macam tuan-tuan yang mulia, apa syaitan bisik kalau kita rasa nak buat baik? Tadi saya kata, oh jomlah kita minta kemaafan daripada mak dan ayah. Kalau itu datang dalam hati tuan-tuan, apa syaitan bisik? Ya? Ya? Syaitan akan bisik apa tuan-tuan? Syaitan akan bisik buat. Untuk orang baik, bila dia nak buat baik, syaitan akan bisik buat nanti. Bila rasa nak buat, bagus, buat, hang kena nanti. Bila kita tengok muka mak kita, nanti ya, balik minggu depan nak buat, syaitan kata hang kena buat nanti. Akhirnya mak kita mati sepatah perkataan, kita tak minta maaf pada dia. Sedangkan kita tahu bahawa satu kesusahan yang kita berikan, satu harapan yang kita pecah dan musnahkan, satu kekecewaan yang kita berikan, itu adalah kemurkaan Allah untuk kita yang berkekalan. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, jadi sebab tu mari kita buat. Dan apa amal-amal lain tuan-tuan, apa amal lain mungkin tak sempat kita nak kongsi bersama-sama. Cuma bila amal ni tuan-tuan, tadi saya kata yang penting dalam hidup adalah alhamdulillah. Irham masih ingat ke? Baik tuan-tuan, bila kita masuk bulan Ramadan, apa penting untuk kita yang kita kena utamakan? Apa yang kita kena buat? Tuan-tuan, nah ya, kita nak buat etikaf, menuntut ilmu. Apa yang kita kena buat? Tambah minta maaf sebelum masuk Ramadan. Apa kita buat tuan-tuan? Tuan-tuan, tolong buat catatan tepi sekali lagi. Masuk bulan Ramadan jangan buat amal. Masuk bulan Ramadan jangan buat amal. Boleh ingat? Tapi buatlah amalan mutaqabbalah. Kita selalu buat separuh kan? Buat amal. Tak, Nabi doa tadi amalan mutaqabbalah. Ilmu bukan ilman nafi'ah. Tetapi tuan-tuan, yang kita nak adalah amalan mutaqabbalah. Sebab tu malam-malam bulan Ramadan tuan-tuan akan dengar imam baca doa, Allahumma inni as'aluka fi Allahumma inni, saya nak ingat doa malam tarawih. Allahumma inni as'aluka fi hadhihi Allahumma inni as'aluka fi hadhihi lailati syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin. Tuan-tuan dengar tak? Imam akan baca doa nak bagi tahu apa yang kita sebut pada hari ini. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati. Ya Allah, jadikanlah kami pada bulan di malam yang penuh dengan mulia ini ya Allah, minas su'ada, dari orang yang beruntung. Siapa orang beruntung? Maqbulin, orang yang bila dia buat amal, amalnya diterima oleh Allah. Dan siapakah orang, dan ya Allah janganlah kau jadikan kami pada malam yang mulia ini orang yang bila dia melakukan amal dan dia tergolong dalam golongan asyqiya. Saya pernah pergi satu masjid, Ustaz Amali, saya pernah pergi satu masjid, Masya Allah, jauh. Tetapi bila imam baca doa, sebab saya tazkirah lepas tu, bila imam baca doa, saya dengar imam menangis teresak-esak. Bila dia kata ij'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin. Maknanya dia faham apa yang Nabi minta, bukan amal tapi amal yang diterima. Bukan hanya nak buat amal. Hari ini kita buat amal datang ke rumah Allah, tapi dalam hati kita, ya Allah, jadilah kami menuntut ilmu yang kau terima ya Allah. Kami iktikaf yang kau terima ya Allah. Amal-amal yang kau terima ya Allah. Jamaah menangis, imam menangis, jamaah menangis. Dan bila imam baca tuan-tuan, wala taj'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati, janganlah ya Allah engkau jadikan pada malam yang mulia ini minal ashqiya,
Dan saya dengar jamaah seperti meratap menangis. Asyqiya ni tuan-tuan, kalau saya nak terjemah dalam bahasa kita, janganlah engkau jadikanlah kami pada malam ini ya Allah dari golongan orang-orang yang celaka. Maknanya bulan Ramadan malam-malam hari ada Allah tulis orang yang celaka. Siapa celaka tuan-tuan? Mardudin. Mardud ni maknanya adalah orang buat amal tapi amal tak diterima oleh Allah. Mardud maknanya tertolak, orang yang tertolak. Sebab tu semua yang dikasih sekalian, pasang niat ya Allah, minta pada Allah, kami nak masuk bulan Ramadan baca Quran yang diterima amal itu ya Allah. Sebab tu kalau kita faham tentang perkara tersebut, banyak benda kita nak jaga. Sebab ibadah bukan tentang apa kita suka, tapi apa Allah suka. Ibadah bukan tentang apa manusia like, tetapi apa yang Allah like. Hari ini kita banyak nak kongsi dengan manusia like semata-mata. Dan sebab itu tuan-tuan, nak dapat rasa tadi macam mana, ni mungkin last lah kot ni ya. Saya dah mula risau dah, macam terbabas sikit tuan-tuan. Sian tuan-tuan esok kerja kan. Kan tak jawab dah, tak nak jawab dah, takkan ustaz tak faham. Nak tanya itu pun hak asas. Bolehkah dengan alasan pada saya main jauh daripada Kuala Lumpur kan, tiba macam tak padan. Tapi lah kami bukan Kuala Lumpur, kami Kedah, faham kaitannya tuan. Apakah yang menyebabkan kita boleh menjadi amalan mutaqabbalah? Apakah yang menyebabkan kita itu boleh menjadi amal kita mutaqabbalah? Apakah yang kena ada dalam kefahaman kita, perasaan kita, kefahaman kita dalam akal kita, perasaan dalam hati kita? Apa yang mesti ada semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian? Jawapannya adalah senang je. Masa kita nak masuk dalam masjid ni tuan-tuan tadi, ketika kita langkah masuk, apa yang mulut kita cakap? Kita minta pertama, Allahumma gfirli dhunubi. Wahai Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Dan aku masuk ikut pintu fizikal masjid ya Allah, tetapi ada pintu yang aku tak nampak dalam masjid ini, namanya abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmat yang kami masuk. Sebenarnya tuan-tuan, sepanjang berada ni masuk ikut pintu rahmat sana, masuk pintu-pintu rahmat, kita masuk ikut pintu-pintu rahmat, kita masuk ikut satu pintu. Tetapi bagaimana kita selamat amal kita? Naklah jadi dalam hati kesedaran, kefahaman dan kesedaran bahawa aku masuk. Kita solat tahiyatul masjid. Kenapa aku solat tahiyatul masjid? Memang kerana Allah, tetapi aku nak minta dengan sebab solat tahiyatul masjid aku diampun dosa oleh Allah. Kita solat berjamaah. Kenapa kita solat jamaah? Sebab kita nak dosa kita diampun oleh Allah. Kita pun berdoa. Kenapa kita berdoa? Nak diampun oleh Allah. Kenapa saya bercakap di hadapan tuan-tuan? Saya nak setiap patah perkataan menjadi sebab saya diampun oleh Allah. Kenapa tuan-tuan duduk dan sanggup sabar? Sebab kami nak mendapat keampunan dari Allah. Tuan-tuan, bulan Ramadan sama macam masuk masjid dalam kefahaman dan kesedaran setiap amalan untuk minta ampun dari Allah. Siapa yang nak amalan mutaqabbalah? Kalau saja sekadar untuk amal, ini maklumat ni tak penting. Saya nak nampak bagi kita perasan tuan-tuan. Nak bagi perasan. Dalam 30 hari itu, apakah malam yang terhebat? Tentulah Lailatul Qadar. Saya nak bagi nampak kita rasa ni tuan-tuan. Nanti tuan-tuan tadarus, saya nak dengan setiap helaian yang saya selak adalah keampunan dari Allah. Kalau tak tuan-tuan, tuan-tuan akan jadi tanya, Tuan Haji dah berapa juzuk dah? Baru satu. Satu? Ana dah 2 juzuk dah, Alhamdulillah. Nampak dah tuan-tuan? Macamlah kita pergi umrah kan, Haji dah berapa kali umrah dah? Ana baru sekali. Allah, lemahlah Tuan Haji ni. Kita dah 3 round dah umrah. Nampak dah tuan-tuan? Sebab kita lupa bahawa amalan yang kita buat bukan umrah, tetapi umrah mutaqabbalah. Tetapi macam mana supaya kita nak dapat amalan mutaqabbalah? Mesti memasuki amal itu dengan minta ampun daripada Allah. Kalau kita tak perasan tuan-tuan, malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah kan tanya pada Nabi, kalau aku bertemu dengan malam tu, apa aku kena buat? Apa jawapan Nabi?
Apa jawapan Nabi, tuan-tuan? Doa kan? Allahumma, bacalah Nabi kata, Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan perasan tak Nabi sedang ajar apa benda? Tentulah di malam Al-Qadar, Nabi suruh man qama lailatul qadri dalam Sahih Bukhari. Tadi juga Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari menyatakan, kata Nabi, barang siapa membangunkan malam dengan imanan wahtisaba, keimanan, diampun dosa dia. Barang siapa membangunkan, tentulah Nabi suruh tahajud, tentulah Nabi suruh baca Quran, takkan duduk diam saja. Tetapi Nabi nak bagi tahu bahawa masuklah sebagai orang yang minta keampunan, tahajudlah untuk mendapat keampunan, bacalah Quran untuk mendapat keampunan. Sebab bila kita tahajud kerana kita tahu sebab orang mendapat keampunan, minta keampunan hanya setelah terlebih dulu, kata Imam Al-Ghazali, dia rasa dia berdosa. Orang yang tak rasa dia berdosa, dia akan hairan, nak minta apa pada Allah, ya ampun aku okey apa. Dan sebenarnya bila kita rasa kita okey, itulah sebesar-besar tipuan terhadap dosa kita. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, untuk selamat perlu kita itu memohon keampunan dari Allah. Alangkah indahnya tuan-tuan di hujung ni, ya, alangkah indah kalau Allah beri kita taufik sampai kita rasa, ya Allah bestnya, ya Allah dekat dengan Engkau, ya Allah membersihkan hati kami daripada kotoran yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Sebab tu kita takkan nak lepaskan peluang, dan kita akan kata, ya Allah jadikanlah ini Ramadan yang sesungguh-sungguh buat, sebab aku takut ini jadi Ramadanku yang terakhir. Saya, tuan-tuan, saya cerita macam ni, tuan-tuan, saya teringat habis satu ceramah ni lama, kisah lama, tuan-tuan, kisah yang sangat lama, tapi sebab cerita ni dia sensitif sikit, so saya banyak padamkan. Macam tuan-tuan tengok TV3 kadang-kadang keluar muka dia blur tu kan, jadi dia kena blur. Jadi cerita tu sebenarnya saya nak habiskan dengan kisah ni, tuan-tuan, boleh ke? Sebab sebenarnya poin saya dah sampai dah, tetapi saya rasa saya belajar dengan satu kisah ni, dan saya nak kongsi kisah ini dengan semua adik-beradik saya di sini. Boleh ke, tuan-tuan? Macam terpaksa kan? Boleh, dia nak buat juga, buatlah. Semua yang dikasih sekalian, saya cerita tentang Islam di tempat itu. Saya cerita tentang solat dan kelazatan solat. Tetapi saya sebenarnya bila cakap dengan tuan-tuan, hati saya menangis. Wahai Allah, kenapa saya tak dapat rasa kemanisan ibadat, ya Allah? Bila saya sebut Allahu Akbar, saya nak rasakan kemanisan dalam diri. Ketika kita sungkur sujud, ya Allah, aku nak rasa kemanisan sujud pada Engkau, ya Allah. Habis ceramah, tuan-tuan, ada seorang tu masa makan, ni muslimah, budak universiti di satu negara, di satu negeri. Dia cerita pengalaman dia macam mana dia masuk Islam. Maknanya dia tu dulu mu'alaf lah, dan kalau ikut umur dia, yalah, dia mu'alaf lah. Maka saya cerita sikit, tuan-tuan, supaya kita tahu bahawa ilmu yang kita kena dapat minta manfaat. Amal mutaqabbala. Macam mana amal mutaqabbala? Amal yang bila mutaqabbala dia asaskan dengan rasa nak taubat. Nanti Allah campak rasa manis dalam ibadat. Kita ibadat tetapi belum rasa manis dalam ibadat. Kita nak Allah beri manis itu. Maka dia pun cerita. Saya nak cepatlah, tuan-tuan, ya, sebab saya pun tahu tengok tuan-tuan pun dah masya-Allah, apa ni nak ni satu ya. Masih ada lagi produk, ada lagi, ya. Takut kadang dia habis dah tu, buat lama kan. Maka dia cerita, tuan-tuan, dia masuk Islam ketika umur 16 tahun. Dia anak gadis umur 16 tahun. Semua yang dikasih sekalian, dia tak pernah ada idea tentang Islam, sebab dia tak pernah tahu tentang dunia Islam, sebab kampung dia pedalaman. Kerana kampung dia pedalaman, masyarakat dia semua agama dia lah. Saya sebut agama dia saja. Ayah dia, abang dia, mak dia, 4 beranak ni aktif agama dia. Abang ayah ni memang kuat agama dia, dan dia tak ada masalah. Program hujung minggu dia pergi, memang dia kuat agama dia. Tetapi bila dia terpilih untuk masuk asrama di satu pekan jauh daripada pedalaman, daripada kampung dia, dia baru, ini dia cerita, tuan-tuan, baru saya nampak dunia Islam. Saya baru nampak orang Islam, dan baru saya nampak kawan-kawan orang Islam. Dan saya tak sedar perubahan dalam cuaca, dalaman hati saya. Kenapa dia kata, ya?
Saya rasa macam suka tengok orang Islam. Kenapa saya suka tengok perempuan pakai telekung solat? Saya cerita ni tuan-tuan, dia cerita tu lama, tapi saya nak cerita, saya nampak tuan-tuan dia kata apa? Sampai lama-lama dia kata bila kan biasa kat asrama kan sebelum solat dia pasang kaset ngaji. Dia kata is bestnya. Mula-mula dia tak tahu, tapi dia tahu tu bacaan Quran. Dan kadang-kadang dia duduk dengar. Sampai satu tahap dia kata apa dia? Ketika orang muslimah ni dia duduk asrama, perempuan-perempuan majoritinya orang Islam pergi dan dia tengok, dia mari cemburu dalam hati. Kenapa mereka boleh buat benda tu aku tak boleh buat? Bestnya kalau aku dapat macam mereka. Sampailah tuan-tuan, saya nak ringkaskan saja. Sampai satu tahap dia tak mampu lagi tahan diri dia dan dia nak jadi seorang Islam. Maka dia jumpa cikgu dengan kawan-kawan dia dan dia disurau tu dia masuk Islam. Masa tu umur dia form 4, 16 tahun. Semua yang saya kasih sekalian, dia kata bila dia ucap syahadah, ni dia cerita, saya cerita balik apa dia cerita kat saya tuan-tuan. Bila ucap syahadah, ya Allah, saya rasa puasnya hati, seronoknya hati. Masya Allah. Saya tuan-tuan, bila dia cerita tuan-tuan, saya merakam diri saya dalam tema muhasabah. Dia kata bila saya ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam hati saya dah menangis tuan-tuan. Tadi sembahyang maghrib kita ucap 2 kali syahadah. Adakah saya rasa benda yang sama? Kita hanya seperti naik bullet train yang laju tak perasan pun apa kanan kiri kita. Kecuali kalau bullet train tu berhenti satu masa, baru kita nampak oh tasik cantiknya. Macam itulah kita dengan hidup, dengan agama ni, laju sampai kita tak berhenti untuk tengok. Dia cerita, dia menangis. Saya pun kebetulan Ustaz Hambali 2 minggu sudah ceramah di satu tempat, ada seorang dia nak masuk Islam. Pihak masjid kata, Ustaz, dia nak sangat masuk Islam, boleh tak Ustaz tolong syahadahkan dia? Masya Allah. Dia masuk masjid, saya tengok, Allahu Akbar, dia ni betul ke? Dengan sadornya tuan-tuan, dengan rantai, dengan segala gelang. Saya pun jadi confused. Dia pun duduk depan saya. Saya kata, sebab saya tak perlu penerangan, sebab mungkin penerangan dah dibagi oleh pendakwah sampai dia nak masuk Islam, tapi dia tak belum masuk Islam lagi. Saya kata, betul nak masuk Islam? Dia kata betul. Saya nak ringkas je tuan-tuan, berlapis dah cerita ni. Dan saya pun ajar syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya kata just ikut saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ulang, asyhadu an la ilaha, payahlah dapat. Aku naik saksi tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah. Tuan-tuan tahu tak? Habis baca syahadah, dia diam sekejap. Dia tunduk kepala, dia meraung menangis. Yang sador tadi, yang pakai tattoo ni, ya, dia tunduk dan dia meraung menangis. Saya kena peluk dia dan dia peluk saya. Dan saya bisik, kenapa? Dia kata, saya tak tahu, dalam hati saya rasa sangat gembira. Saya rasa satu perasaan sayu bila saya kata bahawa aku naik saksi tiada Tuhan berhak disembahkan melainkan Allah. Tuan-tuan, saya menangis sebab saya sebut benda yang sama, tetapi saya tak menangis. Dosa terlampau banyak. Dosa yang kita tak selesai, yang ambil mudah, dosa-dosa dengan orang, dosa dengan rezeki, dosa dengan segala macam. Maka budak tadi tuan-tuan, dia menangis. Tapi dia ada satu masalah tuan-tuan. Apa dia? Dia masuk Islam bulan 11 atau hujung bulan 10. Maksudnya apa tuan-tuan? Cuti sekolah. Hanya sebulan, tak sampai sebulan, dia terpaksa balik kampung. Kampungnya pedalaman, tak ada orang Islam. Dan dia bagi tahu pada kawan-kawan kot layan, tolong jangan bagi tahu pada family, sebab family mereka sangat keras, sangat kuat. Dia tahu dah, dia tak boleh terima saya. Apatah lagi umur 16 tahun, bukan 18 tahun, ada undang-undang. Tuan-tuan, kebetulan kita pun anak-anak tengah cuti sekolah ni kan. Dia cerita apa? Dia cerita balik 16 tahun dulu, masa umur dia 16 tahun. Dia kata, Ustaz, saat yang paling sedih dalam hidup saya ketika cuti adalah sebab dia anak perempuan. Family dia, maaf saya tuan-tuan, family dia makan babi, dan saya yang kena pesiang
daging babi. Di dapur rumah kampung tuan-tuan, dia siang daging babi, tangan dia berlumuran dengan babi, dengan darah babi. Masa tu saya menangis. Dia menangis teresak-esak sambil menyebut satu perkataan, wahai Allah, kenapa iman saya tersangat lemah sehingga saya tak boleh bagi tahu pada ayah, pada mak, pada abang yang saya Islam dan Islam tak boleh makan babi. Lemah sangat iman saya. Air mata dia mengalir, dia kata, sambil jatuh di atas darah itu. Bila makan, saya cuba buat tak makan. Bila ada masa dia samak, dia kata. Itulah berulang kali masa cuti saya terpaksa hadapi, dia kata. Kemudian dia senyum. Saya tahu tak, momen paling best ketika cuti, momen paling best masa cuti, tuan-tuan, 16 tahun, bukan macam ibu di belakang yang matang-matang. 16 tahun. Rupanya apa paling best ni tuan-tuan? Kisah yang berlaku pada seorang hamba Allah yang macam kita sesudah mengucap syahadah. Dia kata yang paling best adalah rumah kampung, rumah dia dekat dengan kebun, sebelah tu hutan. Dan siang hari dia dah tanda satu kawasan. Dan bila pelita rumah dimatikan, orang dah tidur, maka dia buka tingkap. Dia turun bawa satu bungkusan. Jalan pukul 12 tengah malam tuan-tuan. Disitulah musalla saya dan di situ saya solat. Dan disebut lagi perkataan tuan-tuan, apa dia kata? Ketika saya pakai telekung, saya rasa ya Allah, bestnya menjadi seorang Islam. Sekali lagi dalam hati saya menangis. Tuan-tuan tolong tanya diri sendiri, berapa kali dalam hidup kita menangis kepada Allah sebab terlampau suka menjadi orang Islam. Sekarang budak 16 tahun cakap, saya sukanya jadi Islam, syukurnya ya Allah dapat tunaikan perintah Allah. Dan bila dia pakai telekung, saya sebenarnya ada satu kisah. Saya berbuka puasa dengan seorang yang baru masuk Islam. Dan dia, kalau tuan-tuan Google, jangan sekarang dan jangan tengok, sebab dia adalah bekas modeling untuk satu majalah teruk. Haram jangan dengar. Di Amerika. Kisah tu pernah top di Malaysia. Dan dikongsi kisah saya, kisah tuan-tuan, kisah dia menarik, tapi lain kali lah cerita semua tak dan lah. Tapi saya tuan-tuan, Masya Allah, saya dengar terlalu banyak benda yang mengajaibkan. Dan sekarang dia kata bila dia angkat takbir Allahu Akbar, sedapnya sebut Allahu Akbar. Sekali lagi saya menangis. Berapa kali bibir ini sebut Allahu Akbar, tapi berapa banyak hati ini tak asa apapun ya. Kalau boleh nak cepat. Tak ada masa kita dengan Allah. Dan dia kata dia sujud di mana tuan-tuan? Sujudnya atas tanah itulah. Ketika kita di masjid kadang-kadang sujud, kapet lama ni, kena baru dah ni. Sujud-sujud tak berapa nak harum dah. Kita rasa kapet itulah yang dia sebab kita tak khusyuk. Anak gadis 16 tahun sujud atas tanah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan janganlah pula tiba-tiba nak tukar kapet, tak jadi. Tukarlah tuan-tuan. Orang lain nak infak, tak ada masalah. Tapi nak cerita apa tuan-tuan? Ada benda yang utama kita terlepas pandang. Dan dia solat. Dan dia kata, ya Allah, ada satu perasaan bila habis solat. Bila nak habis solat, rasa ya Allah, adakah nanti esok aku dapat lagi jumpa engkau ya Allah. Kita duk ceramah solat adalah mi'raj hamba, solat adalah tutur kata hamba. Kita boleh ceramah, tapi rasa dalam hati tuan-tuan, Masya Allah, bila ya Allah, jawapannya dosa. Dosa itulah yang menghalang kita. Baik, sampailah dia buat tiap-tiap malam. Dia tak sabar tunggu pukul 12, tak sabar tunggu orang tidur. Sampailah satu hari dalam cuti itu tuan-tuan, family dia buat kenduri, gathering, makan-makan. Dan orang kampung datang mabuk-mabuk kat rumah dia. Dan dia duduk dalam bilik. Tuan-tuan, bilik dalam bilik rumah dia, tahulah bilik kampung, bukannya pakai pintu macam kita duk kunci. Dia pakai lansir je. Sebab tu dia tak boleh semayang dalam bilik dia. Dia tunggu dalam bilik dia. Dan tuan-tuan tahu, dia terpaksa tunggu sampai pukul 3 pagi baru orang balik semua. Dan 3 pagi dia bergegas turun. Dan kemudian dia bergegas turun, dia pakai telekung dan dia solat. Nak jadi cerita tuan-tuan, rakaat kedua dia sembahyang, hujan turun dengan lebat.
Hujan turun dengan lebat. Dia menggigil dalam telekung ni, basah lencun telekung dia. Tapi dia kata, untuk berhenti tak sama sekali. Dia sujud, bila dia sujud dia rasa air mengalir bawa ranting dan rumput-rumput kering. Sampai rakaat ketiga dia bangun, masa dia menggeletar dan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba tuan-tuan, dia dengar bunyi dentuman yang sangat kuat. Dentuman yang sangat kuat. Tetapi dentuman itu menyebabkan tubuh dia terpelanting dan betul-betul diperdu pisang. Dalam keadaan samar sebab di kaki langit ya, kilat ringan sabung menyambung di sana. Dia nampak ya, kalau pokok pisang tu dia nampak daun yang berkilauan tu. Dan saat itu tuan-tuan dia betul-betul diperdu pisang. Dan kemudian dia pegang kepala dia rasa sangat sakit. Tetapi bila dia pegang lagi dan dia tengok pada telekung dia, telekung putih yang lencun ni tuan-tuan dengan air sekarang bertukar menjadi warna merah. Rupanya pada muka dia sekarang ni penuh dengan darah campur dengan air hujan tu dan menitis. Dan dia hairan daripada mana darah ni datang. Dan dia rasa luka yang sangat besar. Dan bila dia dongak, rupanya abang dia dengan kayu beruti yang sangat keras. Rupanya dentuman tadi adalah hayunan untuk tepat pada dahi dia. Dia gebah pada masa tu. Dan dia kata apa dia? Malam itu hujan turun dengan lebat, tapi malam itu pesta darah untuk saya. Abang saya separuh mabuk, rupanya malam tadi dia nampak, hari ini dia tunggu. Dan abang saya pukul saya, henyak saya, tendang, sepak. Dan setiap kali dia sepak, yang keluar daripada mulut saja Allah, 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 Allah. Cuba bayang tuan-tuan, anak gadis 16 tahun dalam keadaan pecah berdarah, mulut berhambur darah, Allah, 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 Allah. Sampai dia kata apa dia? Setiap kali saya cuba bangun, saya dihentak dan henyak mengalir darah, telekung dengan lumpur dengan darah, bau hanyir dia kata. Sampailah saya cuba gagah untuk bangun setelah saya terbaring dia kata. Dan abang saya pukul saya sampai dia penat, dia mencangkung. Saya masih ingat darah saya yang mengalir pada bibir, yang pecah ni dia kata. Perkataan saya sebut pada abang saya, Abang boleh pukul tubuh saya sampai jadi hancur, tapi demi Allah abang tak boleh sentuh hati saya yang telah kenal Allah. Abang boleh pukul tubuh saya sampai jadi hancur, tapi abang tak boleh sentuh hati saya yang telah kenal Allah. Tuan-tuan, habis perkataan dia terus pingsan. Dan dia sedar balik keesokan harinya dia di hospital daerah tu. Muka dibengkak tuan-tuan, dan banyak jahitan telah dijahit, patah di simen. Saya nak ajak tuan-tuan, satu benda yang Allah bagi pada seorang hamba Allah yang baru umur 16 tahun. Ketika dia buka mata dia tuan-tuan, kat mulut ni beberapa pecah dan kemudian darah beku tu ada kat dalam. Ketika dia buka mata dia tengok mak dia duduk tunggu di sebelah dia. Dia nampak di luar abang dan ayah dia muna mandi. Ketika dia buka mata dia yang bengkak dan nampak semua ni, perkataan pertama yang keluar daripada mulut dia apa tuan-tuan? Ya Allah, terima kasih ya Allah, sekarang mereka tahu aku seorang muslimah. Syukur ya Allah, sekarang mereka tahu aku seorang Islam ya Allah. Aku nak nyatakan terima kasih kepada engkau. Tuan-tuan, kita baca sirah Sayyidina Umar yang menangis sentiasa mengalir sebab jadi seorang Islam. Sekarang saya dengar di hadapan seorang anak gadis umur 16 tahun yang cakap terima kasih ya Allah, mereka tahu aku seorang Islam. Sekarang saya mula menangis. Sekali lagi, betapa banyak air mata kita menangis dan cakap ya Allah, terima kasih ya Allah, kerana aku jadi seorang Islam. Dia habiskan cerita kat situ tuan-tuan. Cuma kemudian dia kata alhamdulillah sekarang, sebab umur dia 25 tahun pada masa tu, alhamdulillah Ustaz, sekarang kalau saya balik ke kampung, saya tak perlu lagi semayang dalam hutan.
Saya semayang di ruang tamu rumah saya. Ayah saya menjadi imam, abang saya menjadi makmum, mak saya duduk kat sebelah. Seluruh keluarga kami ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan beberapa orang kampung telah Islam. Semua yang dikasih sekalian, saya cemburu dengan cerita dia, sebab betapa bestnya menjadi Islam dan seronoknya menjadi Islam dan manisnya beramal dengan amalan Islam. Dan Allah akan jadikan Ramadan pada setiap kita untuk kita masuk ke dalam gua beruzlah. Ramadan itu gua besar untuk kita uzlah, untuk kita rasa semua benda tersebut. Muqaddimahnya adalah dengan memohon kemaafan, melakukan semua amal untuk memohon kemaafan. InsyaAllah Ramadan ini adalah Ramadan yang kata Nabi, satu cop tiket dari Allah untuk kita lepas daripada neraka Jahannam di hari akhirat nanti. Itulah yang Allah janjikan pada kita. Maka sebab itu kita minta datangnya Ramadan agar kami dapat tiket ke syurga. Bila kami melalui Ramadan, amalan kami diterima oleh Allah. Mohon maaf daripada saya tuan-tuan di atas bicara saya. Terima kasih semua di atas perhatian sepanjang daripada mula sampai ke penghujung. Dan mohon maaf akhlak, tingkah laku, perkataan Zuramli yang sangat fakir, dhaif dan jahil ini tuan-tuan. Pasti ada yang tak senang pada adik-beradik saya di sini. Dengan penuh rendah diri saya memohon kemaafan. Jumpa lagi di masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sairil muslimin wa li sairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.